Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua kerana memberikan saya ruang untuk bersama-sama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan ahli-ahli Dewan yang lain mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih di atas keperangkatan dan titah bukaan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang baru-baru ini. Dan di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan junjungan kasih ke Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di atas berkenaan baginda berangkat dan menyempurnakan titah ucapan pada sidang pembukaan baru-baru ini. Terima kasih juga kepada seluruh ahli Dewan, khususnya Yang Berhormat Menteri Besar, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan tidak kurang pentingnya seluruh ahli Dewan yang mengambil bahagian dan memberi perhatian serta pandangan dalam hal-hal dan isu-isu yang berkaitan dengan portfolio jawatan kuasa kerja raya, pengangkutan dan kesihatan. Alhamdulillah. Yang berhormat Tuan Sri Ketua, di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan tahniah bersama-sama ahli Dewan yang lain di atas pelantikan Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Semoga pelantikan ini dapat memberikan impak yang besar dalam pemulihan negara, khususnya pembangunan negeri Pahang dan Bera khususnya. Di kesempatan ini juga, Datuk Seri Ketua, saya ingin mendahulukan tahniah dan penghargaan kepada seluruh jentera kerajaan yang mana dalam era pandemik yang sangat mencabar daripada awal pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sehingga ke hari ini, alhamdulillah kita walaupun dalam keadaan keletihan, kepenatan, stres dan sebagainya, masih lagi kita tidak lari daripada memikul tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Datuk Seri Yang Tua di dalam ucapan titah pembukaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tuanku telah menggariskan beberapa perkara yang perlu diberikan penekanan oleh semua pihak di kalangan bukan sahaja ahli politik, pentadbir awam, penjawat awam, pihak swasta dan juga seluruh rakyat. Antara yang ditekankan adalah soal pematuhan prosedur operasi standard dalam mengekang COVID-19 dan juga Environmental Social Governance ataupun ESG. Sidang Dewan dimulakan, negeri Pahang telah mencapai fasa 2 di dalam Pelan Pemulihan Negara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Negeri Pahang juga telah memenuhi sebenarnya indikator untuk beralih ke fasa 3. Data menunjukkan 40% iaitu kira-kira 480,000 penduduk dewasa sudah lengkap 2 dos vaksin yang merupakan salah satu indikator bagi fasa 3. Kerajaan Negeri Pahang melalui Jabatan Agensi Berkaitan telah melaksanakan pemantauan yang ketat dan berikan kempen kesedaran kepada masyarakat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana yang berfungsi di setiap daerah pada masa ke masa melakukan pemantauan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di seluruh negeri Pahang untuk pastikan peniaga-peniaga mematuhi SOP yang ditetapkan. Selain itu, pejabat sosial kerajaan negeri melalui unit antarabangsa juga telah melaksanakan pemantauan yang berterusan di kawasan-kawasan perindustrian bagi memastikan pekilang-pekilang mematuhi SOP bagi mengelakkan penularan wabak ini. Pemeriksaan di kilang-kilang di daerah Bentong, daerah Kecil Gebeng dan beberapa daerah lain dilakukan secara rawak dan beberapa kilang telah dikenakan kompaun kerana kegagalan pematuhan SOP. Pembinaan infrastruktur seperti ECRL dan CSR yang dapat meningkatkan akses kepada rakyat yang sedang giat dilakukan sekarang ini juga terjejas pelaksananya. Sebenarnya pembangunan infra ini amat penting dalam memacu pembangunan ekonomi di negeri Pahang dan juga di Semenanjung. Namun begitu, aspek penjagaan alam sekitar seperti yang ditekankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja, projek ini sentiasa
memberikan aspek penjagaan alam sekitar dan pelaksanaan projek bangunan sentiasa diberikan perhatian yang serius oleh pihak-pihak berkuasa kerajaan negeri. Melalui Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengairan dan Saliran, kita sentiasa melakukan pemantauan berkala untuk memastikan setiap pemaju projek mematuhi EIA ataupun Environmental Impact Assessment yang sedia ada. Ini adalah untuk memastikan matlamat ESG yang disebut itu dapat kita patuhi. Selain itu, aspek integriti dalam jabatan dan agensi kerajaan sentiasa ditekankan oleh kepimpinannya yang amat berhormat Menteri Besar Pahang untuk mengelakkan sebarang ruang untuk berlakunya penyalahgunaan kuasa yang boleh memberikan kesan terhadap penyampaian sistem pentadbiran kerajaan, juga kesan terhadap alam sekitar. Kerajaan negeri melalui kerjasama JAS, JPS dan pihak-pihak berkuasa tempatan sentiasa memantau pelaksanaan projek ECRL sebagai contoh untuk mengelakkan pencemaran air yang menjejaskan berbagai aktiviti ekonomi yang lain seperti peternakan ikan sangkar yang dibangkitkan oleh Semantan dan lain-lain lagi. Kerajaan negeri sentiasa memberikan komitmen dalam memastikan projek-projek ini dapat dilaksanakan secara lestari dan juga dapat tidak terjejas dengan pandemik yang berlaku sekarang ini. Antara jawatan kuasa yang berfungsi untuk memantau projek ECRL Negeri Pahang adalah Mesyuarat Jawatankuasa Induk ECRL Negeri, Mesyuarat Koordinasi Bulanan Projek yang diadakan setiap bulan. Selain daripada itu, Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan ECRL Negeri Pahang juga melibatkan jawatankuasa di peringkat kerajaan persekutuan dan di antara negeri. Selain itu, kerajaan negeri juga sentiasa prihatin terhadap isu-isu pencabaran bunyi yang disebabkan kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan berhampiran dengan perubahan penduduk. Kerajaan melalui PBT, Jabatan Alam Sekitar serta Jabatan Teknik dan Berkaitan sentiasa memantau kerja-kerja pembinaan, memastikan pencabaran bunyi yang menjejaskan penduduk dapat dielakkan. Untuk kepentingan pada masa akan datang, dalam mengamalkan prinsip ESG dalam pelaksanaan bangunan Negeri Pahang, kerajaan negeri melalui jabatan agensi yang berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Alam Sekitar akan sentiasa mencari kaedah yang lebih moden untuk memastikan kelestarian alam sekitar, alam flora dan fauna. Semua jabatan agensi yang berkaitan akan memberikan penekanan yang serius dalam melaksanakan satu projek bangunan untuk mengurangkan impak kerosakan alam sekitar. Merujuk kepada portfolio kesihatan yang di bawah tanggungjawab saya, perkara ini alhamdulillah mendapat perhatian hampir seluruh ahli dewan, dan pastinya perhatian ini datang daripada kesedaran bahawa kita sama-sama mengikut tanggungjawab dan sama-sama berusaha untuk mengekang wabak yang sedang melanda dan untuk mengembalikan negara kita, kehidupan kita kepada keadaan sebelum ini. Semua pihak perlu main peranan dalam memahami soal COVID ini dan cuba mematuhi SOP-SOP yang ditetapkan. Satu perkara mungkin yang perlu kita beri perhatian dalam kita memperkatakan frontliner, saya fikir kita juga harus melihat setiap ketua keluarga merupakan frontliner yang harus kita upayakan, kerana mereka lah yang akan menjadi barisan hadapan yang paling utama untuk memastikan majoriti keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Negeri Pahang ini dapat dijaga. Jumlah keseluruhan kes di Negeri Pahang sehingga 23 Ogos adalah sebanyak 38,786 kes dengan kadar insiden sebanyak 2,159 per 100,000. Kes aktif dengan keboleh jangkitan dalam tempoh 14 hari adalah sebanyak 9,272 kes. Terdapat 414 kematian yang dilaporkan di Pahang setakat ini. Untuk makluman lanjut berkaitan dengan pecahan kes bagi setiap daerah, ahli-ahli yang berhormat, bolehlah kita akan edarkan ya,
walaupun senarai yang kita adakan nanti sudah luput waktu, tapi kita percaya melalui trend data-data itu setiap ahli-ahli yang berhormat dapat memahami keadaan lebih mendalam dan kita boleh study trend yang berlaku dengan izin yang berhormat. Seterusnya, sebahagian besar daripada rakyat negeri Pahang dan juga diwakili dalam Dewan ini oleh wakil rakyat kita memandang serius soal vaksinasi negeri Pahang yang kelihatannya agak perlahan. Trend ini bukan berlaku sahaja di negeri Pahang, sebenarnya yang saya tekankan, kalau dibandingkan trend vaksinasi di seluruh negeri, di negeri-negeri di seluruh negara, negeri Pahang bukanlah yang tercorot, walaupun bukan yang teratas, kerana dasar jawatan kuasa jaminan akses vaksinasi negara yang mendahulukan negeri-negeri yang berkepadatan penduduk tinggi, khususnya di Lembah Kelang untuk diberikan vaksin terlebih dahulu. Dan sebenarnya yang saya sebutkan semalam, insya-Allah menjelang Oktober, sekiranya vaksin yang dijanjikan itu sampai, kita tidak ada masalah untuk menjalankan vaksinasi melalui 171 pusat vaksinasi yang ada. Dan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang menyatakan pembelian 6 juta dos pada 2 minggu lalu, itu satu khabar yang gembira untuk kita, untuk meyakinkan bahawa kita akan mampu mewujudkan herd immunity ini dalam masa yang terdekat. Berapa minit lagi saya ada, Datuk Seri Ketua? Habis dah masa. Minta tolong ringkaskan. Jadi sebenarnya banyak sekali maklumat yang dibekalkan oleh Rustia. Jadi saya tidak berhajat untuk melampaui masa. Saya percaya sememangnya segala yang kita rancang peringkat kerajaan sedang berjalan, walaupun terjejas banyak, tapi alhamdulillah kita re-strategize pendekatan-pendekatan kita. Cuma untuk pengakhirnya, Datuk Seri Ketua, saya ingin berkongsi pandangan untuk respon kepada apa yang dibangkitkan oleh Berserah semalam berkaitan dengan isu reset our mind, berkaitan dengan bagaimana pandemik yang berlaku ini sudah mengubah gaya hidup kita. Kita dalam soal berhadapan dengan pengurusan COVID ini kelihatan seolah-olah sentiasa terhimpit untuk memilih antara satu, seolah-olah terpaksa memilih di antara telur dan ayam. Dan dalam hal pandemik kita sentiasa seolah-olah terpaksa memilih antara ekonomi atau nyawa. Tapi kalau kita melihat kepada taksiran ekonomi, yang saya rasa mudah untuk kita faham teori-teori ekonomi moden, antara yang popular adalah apa yang telah dikenalkan oleh Lionel Robbins, yang mengatakan bahawa ekonomi adalah satu sains. Sains lawannya fiction, Sains maksudnya logik. Kita boleh tengok ekonomi adalah sains yang mengkaji gelagat manusia, human behavior, dalam memenuhi dua perkara, iaitu keperluan dan kehendak manusia. Keperluan dan kehendak ini sebenarnya tidak terbatas. Jadi macam mana manusia ini bergelagat untuk memenuhi keperluan dan kehendak yang tidak terbatas menggunakan sumber-sumber yang terbatas. Jadi ini yang berlaku sekarang ini. Secara umumnya, seperti kata Basrah tadi, dalam keadaan sekarang ni, pandemik ini sebenarnya dah boleh mendisiplinkan kita semula. Kalau sebelum ini keperluan-keperluan kita yang sebenarnya sikit, kita rasa banyak, kehendak-kehendak yang banyak itu pun kita banyakkan, tetapi disebab kekekangan ini akhirnya kita dapat mendisiplinkan kehidupan kita dengan lebih baik. Jadi dalam kata lain, banyak sebenarnya yang memberikan kerosakan dalam sistem ekonomi ini adalah soal kehendak-kehendak ataupun nafsu kita yang melampau. Jadi saya percaya kerajaan, walaupun yang berhormat, tidaklah boleh, kita bukanlah kerajaan yang komunis yang nak menentukan segalanya.
kita mengamalkan dasar ekonomi terbuka, tapi melalui kesedaran pendidikan, saya percaya akhirnya ekonomi kita akan bergerak ke arah yang lebih baik. Maksudnya aktiviti-aktiviti yang tidak sihat yang kita sebutkan semalam itu akhirnya melalui pendidikan, kesedaran kita serahkan kepada rakyat untuk mendahulukan yang mana. Ya. Jadi itu saja kesimpulannya. Saya rasa ini memerlukan perhatian dan kefahaman mendalam untuk kita sama-sama usahakan. Silakan. Sikit je, Datuk Yang Di-Pertua, balik kepada progres vaksinasi kita. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya soal vaksinasi ini daripada pemerhatian saya di seluruh Negeri Pahang, kita tidak berkira soal hari-hari. Asalkan vaksin itu sampai ke Negeri Pahang, kita apa cara sekalipun kita akan berikan kepada rakyat secepat mungkin. Dan yang sebenarnya saya katakan, kita harapkan tidak ada gangguan dalam penyampaian vaksinasi ke negeri. Sekali lagi yang disebutkan oleh Wakil Semampu tadi soal pendaftaran. Sebenarnya kita terima hakikat, ya, sistem pendaftaran MySejahtera yang diwujudkan sebelum ini, yang diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan itu adalah satu sistem yang ad hoc, ya, yang kita buat secara mengejut dan ada kekurangan-kekurangan yang tidak dapat dielakkan sebenarnya. Pada asalnya sistem pendaftaran vaksin MySejahtera itu diwujudkan bukannya untuk tujuan vaksinasi. Sistem itu pada asalnya diwujudkan untuk pemantauan pesakit-pesakit ataupun kes-kes COVID ini. Itu pada asalnya. Jadi apabila kerajaan membuat keputusan, ini pada fahaman saya, bila kerajaan membuat keputusan untuk memberikan vaksin dan memerlukan satu sistem data lengkap, maka sistem itu yang digunakan. Dan sebenarnya dari segi teknikal ada kekurangan pada sistem penggalan data MySejahtera itu kerana pendaftaran itu tidak disertakan dengan alamat pendaftar secara jelas. Jadi apabila kita nak menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat itu bagi tujuan vaksinasi secara berkelompok di lokasi-lokasi yang kita lakukan, kita tak boleh. Ya, itu ada sikit limitasinya. Dan ada juga yang bertanyakan tentang SICP. Sebenarnya kita katakan tadi, peringkat awal perancangan vaksinasi itu sebenarnya Kerajaan Negeri Pahang bukanlah mendahului tapi tidak ketinggalan. Yang Berhormat Menteri Besar terus maklum dalam mesyuarat kerajaan negeri, kita ingin bersama-sama kita nak beli vaksin, kita nak membantu kerajaan memberikan vaksinasi. Jadi pada ketika itu MySejahtera belum lagi diputuskan sebagai saluran untuk vaksinasi. Ya, jadi kita mendahului sedikit. Dan sebenarnya dari segi data kita lebih lengkap. Tetapi apabila kita berusaha untuk merge, untuk menggabungkan data daripada SICP dan MySejahtera itu, secara teknikalnya ada pelbagai masalah yang timbul. Jadi saya harap ahli Dewan dan rakyat secara umumnya kena memahami bahawa pandemik ini kita tidak jangka, ya, semua pihak telah memberikan komitmen kepakaran yang terbaik, tetapi masih ada masalah sana yang berlaku. Jadi saya berfikir kita sebagai wakil rakyat, sebagai rakyat jelata, cara yang paling baik untuk kita membantu, yang paling mudah, janganlah kita menyusahkan. Jadi alhamdulillah sebahagian besar dari rakyat kita, Datuk Seri Yang Tua sangat obedient, sangat dengan izin, ya, patuh, alhamdulillah. Jadi boleh ringkaskan sikit? Itu saja Yang Berhormat, itu saja. Jadi semoga kita teruskan kepatuhan kita dan kerjasama ini. Saya dengan ini menyokong usul menjunjung kasih di atas perkenan tuanku bertitah dan buka sidang Dewan yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Dengan ini saya menyokong usul Yang Berhormat.